Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa ila ashabihil kiram والتابعين وتابع التابعين وإلى الأربعة الأئمة المجتهدين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وللوالدين ومعلمين وذوي الحقوق علينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا فقها في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين. وبيسر ولا تعسر وتمم بالخير. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, ketentuan daripada Allah juga, sama-sama kita dapat berada pada malam ini di dalam ruangan musalla ini untuk sama-sama kita meneruskan lagi muzakarah pengajian kitab Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir yang membicarakan tauhid mengikut jalan Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dan insya-Allah pada malam ini kita sambung muka surat 26. Kalau tak salah saya lah, muka surat 26. Yang pertamanya ta'alluq suluhi qadim. Situ. Dia apa ni? Ha? Dan bagi sama. Elok tentulah. Kata musannif rahimahullah, dan bagi sama' dan basar itu ada 3 ta'alluq. Jadi ta'yin siap, kita tak gaduh nak cari dah. Ta'alluq sama
dan basar. Kenapa pada masalah ta'alluq ni disekalikan antara sama' dan basar, sedangkan sama' itu satu sifat ma'ani dan basar itu satu sifat ma'ani yang lain. Tapi dalam masalah ta'alluq disebut dengan ringkas, dan bagi sama' dan basar itu ada 3 ta'alluq. Dia takyin siap 3 ta'alluq. Maka di sini kita kena faham sama' dan basar ini bersatu pada tempat ta'alluq dan bersatu juga pada jenis ta'alluq. Ada tempat ta'alluq semacam, jenis ta'alluq pun semacam. Bila tempat ta'alluq semacam, jenis kelakuan ta'alluq pun semacam, buat apa dia nak ulang cakap banyak kali? Maka dia terus sebut bagi sama' dan basar itu ada 3 ta'alluq. Apa dia ta'alluq? Talabus sifah amran za'idan mughayyiran ala za'. Talabus sifah talaban. Talabus sifah talaban za'idan mughayyiran ala za'. Bukan sebagaimana sifat ma'ani itu berada pada zat itu yang dimaksudkan dengan ta'alluq. Itu keadaan sifat ma'ani yang sedia berdiri pada zat. Tetapi ta'alluq ini menuju kepada tugasan sifat-sifat ma'ani. Seperti sama' punya tugasan, seperti basar juga punya tugasan. Kerana lafaz ta'alluq itu umum. Lafaz ta'alluq itu umum, tetapi dikhususkan oleh ta'rifnya. Maka ta'rif ta'alluq dalam bab sifat ma'ani, talabus sifah talaban za'idan mughayyiran ala zat. Keadaan, kita terjemah secara mudah, talabus sifah amran za'idan, sifat menuntut pekerjaan yang lain daripada urusannya sifat itu mesti berdiri pada zat. Bukan itu yang kita bincang, mesti sifat berdiri pada zat, itu pun juga dikatakan ta'alluq. Tetapi yang dimaksudkan dengan ta'alluq pada bahasan sifat ma'ni ialah lain daripada keberadaan sifat ma'ni pada zat, kerana menuju kepada pekerjaan dan tugas. Kerana sama' mesti ada sami', mesti ada masmu'. Tidak sah sama' jika tidak ada sami', dan tidak ada yang masmu'. Maka masmu' itu dinamakan sebagai ta'alluqat ataupun muta'allaqat, tempat yang dibertakluk oleh sifat sama' itu. Dengar apa? Dengar suara. Dengar apa? Dengar lagu. Dengar saja tak faham. Hang dengar tak semalam? Dengar. Dengar apa? Dengar. Takkan Lena duk dengar lagi? Lena tak dengar lah. Takkanlah 24 jam telinga kita ni duk dengar. Kita tak lena ke? Kita lena. Waktu kita lena tu kita dengar tak? Tak dengar dah. Pasal apa? Pasal takrif lena ni tak dengar. Apa orang kata? Dia tak dengar. Itu takrif lena. Apa dia lena? Lena ni orang kata apa? Dia tak dengar lah. Mengantuk. Mengantuk dengar lagi tapi tak faham. Mudah cakap. Apa takrif mengantuk? Apa takrif lena? Mengantuk dengar tapi tak faham. Apa dia lena? Tak dengar apa satu. Orang Kedah kata ghaib, ruyub. Ruyub terus.
Itu orang panggil masmu'. Dengar apa? Dengar suara. Itu. Kita ni lah dengar bunyi yang kita dengar. Adakah Allah itu semata-mata dengar bunyi? Tidak. Allah mendengar apa sahaja yang ada. Setiap waktu Allah dengar ke? Ya. Bila masa Allah lena? Bila masa Allah mengantuk? Allah Ta'ala tak pernah lena, mengantuk pun tidak, lena pun tidak. Berarti Allah sentiasa mendengar. Allah dengar apa? Dengar apa sahaja yang dia boleh dengar. Apa dia yang Allah Ta'ala dengar? Allah dengar tiap-tiap yang ada. Macam tu basar. Apa sahaja yang Allah Ta'ala lihat, Allah melihat tiap-tiap yang ada. Bila Allah Ta'ala tu tak lihat, Allah Ta'ala tak pernah tak lihat, kerana Allah Ta'ala tak pernah tidur, tak pernah mengantuk, tak pernah lena. Mati kau lagi jauh lah. Lepas tu kita ni, waktu mana kita tak melihat? Waktu kita lena. Walaupun kita tidur jenis buka biji mata. Jenis orang jaga guard. Orang jaga ni, orang kerja jaga ni, orang kerja guard ni. Ada yang jenis lena dek terpilih biji mata tu. Dia lena. Terpilih biji mata. Siapa cerita ni tahu? Radio Aikim. Bukan Aikim, Sinar. Puak-puak tu duduk mengarut tu. Tapi bagus ya. Kita pun duduk dengar. Oh. Ada modal lah sikit dengar lah. Jadi dia kata ada kawan dia tu jenis lena. Lena apa? Jenis kerja jaga, lena tapi celak mata. Oh, kalau lagu tu untung. Jenis lena kerja celak. Boleh lena dalam keadaan celak mata, untung lah. Duduk saja lagu tu lena. Tapi kalau kata makna lena, walaupun dia buka biji mata, dia tak nampak. Ni hebatnya Allah Ta'ala. Hebatnya Allah Ta'ala, walaupun orang tu lena, bila dia lena, mata dia tak akan nampak. Saraf otak ke mata tu dia tak akan berfungsi, dia katup. Sui dia katup walaupun mata dia buta. Walaupun mata dia, orang kata apa, mata dia buta dan dia tak buta. Itu juga orang yang buta, sedangkan dia punya biji mata. Orang yang buta dia punya biji mata, saraf dia rosak juga. Biji mata duduk terbuka lagu tu. Duduk terbuka. Tapi nampak tak? Tak nampak. Tahu. Allah bukan melihat dengan mata, tapi Allah melihat dengan sifat melihat. Adakah waktu Allah Ta'ala cuti melihat? Allah Ta'ala tidak pernah cuti melihat. Kerana apa? Allah melihat sentiasa yang perkara yang Allah sentiasa melihat perkara yang ada. Habis makhluk ni ada bila? Makhluk ni baru ada. Berarti Allah baru lihat? Tidak. Allah tidak baru melihat, kerana Allah melihat itu sedia kala. Sebab apa? Sebab sifat pelihat Allah sedia kala, maka Allah melihat sedia kala juga. Macam mana Allah melihat sedia kala sedangkan makhluk baru ada? Awak zat Tuhan dengan sifat dia tak ada lah. Ya, Allah melihat dan Allah mendengar sifatnya yang ada sedia kala. Berarti kalaulah sifat Allah Ta'ala itu qadim, takluknya qadim, berarti Allah Ta'ala melihat sejak azali lagi. Tidak timbul isu Allah Ta'ala hanya baru melihat. Melihat apa? Mendengar apa? Mendengarkan makhluk. Allah hanya baru mendengar, Allah hanya baru melihat makhluk. Kenapa? Kerana makhluk itu baru ada. Tidak timbul isu itu. Kerana apa? Kerana sifat Allah, zat Allah qadim azali. Berarti takluknya juga azali. Semenjak bila Allah mendengar azali. Semenjak bila Allah Ta'ala melihat azali. Timbul isu. Bagaimana takluk itu azali, sedangkan makhluk itu ada? Adakah kita khususkan sifat samak dan basar itu hanya pada makhluk? Tidak. Ulama kata setiap sifat samak dan basar yang bersatu pada tempat takluk dan jenis takluk, maka dikirakan dari segi sudut makna jenis dan sifat takluk itu. Berarti kalaulah kata
tempat takluk, jenis takluk dan tempat takluk dan jenis takluk itu azali, qadim, maka masmu'atnya juga ataupun ataupun takluknya juga qadim. Bukan hanya sifat saja qadim, tapi takluk juga qadim. Allah mendengar Allah Ta'ala ni baru ke tak? Allah mendengar lama dah. Allah melihat lama dah. Sama' basar melihat lama dah. Lama tu bila? Tak ada masa, tak ada nuktah. Tu nak faham tu. Sama' basar ni tak faham tu. Jadi takluk dia kena faham tempat takluk, kelakuan takluk dan cara takluk. Kita ada sebut dah dulu. Maklumlah kita sebulan sekali, lepas tu cuti. Kan? Lepas tu cuti lama pula. Jadi ulang-ulang lah. Dan bagi sama' dan basar itu ada 3 takluk. Yang pertama takluk suluhi qadim. Tu. Apa dia takluk suluhi qadim? Selayaknya pada Allah Ta'ala melihat dan mendengar pada sedia kala. Artinya patut dan padan. Sedia kala lagi bagi mendengar dan melihat. Patut dan padan sedia kala lagi bagi mendengar dan melihat. Ini tak dikaitkan dengan masa ni. Mana ada masa, mana ada waktu. Sedia kala mana ada masa, mana ada waktu. Kalau kita kata pada masa sedia kala, masa takdir boleh lah. Bukan masa hakiki tak. Bukan masa yang realiti. Kerana masa itu berlaku di atas kaedah falak. Kitaran falak. Ketika wujudnya Allah tanpa wujudnya sesuatu yang lain selain daripada zat Allah yang wujud, pada masa itu tidak pernah muncul ataupun diistilahkan dengan masa. Zaman, orang panggil zaman muqaddar sahaja, tak dikaitkan dengan masa. Yang pertama takluk suluhi qadim. Yang keduanya takluk tanjizi qadim. Ni yang kata tanjizi qadim ni. Tanjizi qadim ni maksud dia apa? Tanjizi qadim ni Allah melihat dan mendengar sedia kala. Tanjizi qadim ni maknanya Allah mendengar dan Allah juga melihat bila sedia kala. Itu tanjizi qadim. Kalau kita kata secara mudah tanjizi qadim, orang panggil apa, bahasa mengaji kita ni bekerja selalu. Tak boleh faham. Bekerja selalu tentang apa? Allah ni bekerja selalu. Ini tak faham. Maksud tanjizi qadim bila kita tuju kepada sifat sama' basar ni, Allah melihat dan mendengar sedia kala. Kenapa Allah Ta'ala mendengar dan melihat itu sedia kala? Kerana zat Allah dan sifat Allah itu ada. Makhluk tak ada lagi. Allah dengar tak makhluk? Dah. Allah lihat tak makhluk? Tak lagi. Kenapa? Kerana waktu tu makhluk tak ada lagi. Jadi ini kepahaman kita pada sifat sama' basar ni tuan-tuan. Baca Quran, innahu was-sami'ul basir. Innallaha sami'un basir. Kita baca ayat Quran. Sami'un basir. Sami' Allah yang amat mendengar, basir Allah yang maha amat. Maha ke amat ke macam amat melihat. Lihat bila? Sedia kala. Lihat apa? Lihat zat dia, baru berasa di hati. Baca serta kita faham maksud Quran. Supaya kita baca ayat syifa lah, ataupun kita baca ayat apa-apa lah, dalam keadaan kita faham. Jadi zauq tu dia main lebih. Di zauq tu dia main lebih. Ni untung apatah lagi orang yang mengaji ilmu tauhid. Kerana apa? Kerana sebahagian daripada ayat Quran itu membincangkan tentang ayat-ayat tauhid. Ayat tauhid ni ayat apa? Ayat yang menyatakan Tuhan itu syirik. Ayat yang mengutuskan para nabi dan rasul, mengkisahkan tentang kisah-kisah
ciptaan Allah, bala yang Allah Ta'ala turunkan, nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Itu semua ayat tauhid. Orang panggil apa? Tauhid af'al, musyahadatul af'al. Allah Ta'ala cerita tentang Allah Ta'ala bagi turun nikmat. Tauhid af'al. Allah cerita tentang turunnya bala, tauhid af'al. Tauhid af'al tu. Habis tu apa dia ayat Quran ni? Ayat Quran ni ayat tauhid semua. Boleh kata tauhid semua, nak pergi lari mana? Contoh kita ambil kata apa? Ambil ayat apa? Ayat kursi. Awal lagi. Kita ambil surah Muhammad. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ayat tauhid lagi. Kan? Ambil apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Tauhid lagi. Walladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Tauhid lagi. Lepas tu apa lagi? Tak ada dalam ayat Quran ni tauhid belaka. Orang yang tak faham tauhid cerai. Orang yang tak faham kaedah, tak faham ilmu tauhid, dia tak boleh nak faham Quran tu. Maksud dia, contohlah. Ambil dalam surah apa? Ambil dalam surah Yasin. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kena faham tauhid ni. Baru boleh faham ayat tu. Tu. Ayat apa lagi tu Imam? Ustaz. Nak tarik saya cabut ayat apa lagi? Saya akan hafal Quran, tak tobit. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libas. Itu ayat fiqh. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu ayat fiqh sikit. Lepas tu semua ayat tauhid pula. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Itu tauhid pula. Fataba alaikum wa afa ankum. Tasawuf pula. Tasawuf tu tauhid dah. Apa dia ni? Jadi apa dia orang yang apakah situasi, keadaan hati golongan yang tak mau kepada ilmu tauhid. Jadi tauhid ni yang sebenarnya simple. Dia ilmu yang sedikit tajuk. Tapi bila disalah artikan, digembar-gemburkan sehingga berlakunya perpecahan dan fitnah, perbalahan dan sebagainya. Tu. Hatta di dalam kelompok sendiri, sesama sendiri. Kemarin ada satu video sampai apa daripada kawan-kawan lah. Saya pun tak dengar habis lagi video tu, 20 minit lebih. Saya pun tak dengar video tu. Jadi saya secara ikhlasnya lah. Sebab apa? Sebab kritikan berlaku, kritikan itu bukan lebih kepada ke arah nak mencari jawapan. Saya sendiri nilai secara peribadi, kritikan itu bukan berupa mencari kebenaran. Tapi kritikan itu merupakan satu modal sabab kepada perpecahan. Kalaulah tuan tidak berpuas hati dengan tuan guru yang mengarang kitab Baquratul Amani itu, jangan digembar-gemburkan. Kalau tuan tidak faham istilahnya, jangan diputar belikkan. Kerana orang yang belajar kitab tersebut faham istilahnya. Kalau kamu tidak pernah belajar, hanya sebagai ambil-ambilan, baca-bacaan, kamu tidak mungkin faham. Kamu mesti berguru. Kitab Baquratul Amani yang sudah lebih 100 tahun menjadi tunjang tonggak pegangan umat Islam, terutama sekali di tanah Kedah, di Kelantan, di Perak,
memahamkan masyarakat akidah Ahlussunnah wal Jamaah, membincangkan tentang akidah sifat 20 Asy'ariyah Maturidiyah, bukan Thoriq Pada'i. Ini Asy'ariyah Maturidiyah. Ya, isu yang ditimbulkan, di manakah hujahnya yang mengatakan kitab ini bersumberkan kepada kitab Asy'ariyah Maturidiyah? Hei, saya mengaji dengan seorang guru, belajar dengan seorang guru. Kitab ni bukan kita mengaji seorang guru, banyak orang guru. Saya mengaji dengan dua orang guru yang berguru dengan seorang guru tentang kitab ini. Ni yang saya nak masukkan di sini. Ada dua orang anak murid yang berguru dengan satu guru, tak kurang daripada 25 tahun, hampir 30 tahun, bahkan lebih. Di antara dua murid ini ada percanggahan, sedangkan gurunya satu. Nampak? Itu gurunya satu, bersatu pada guru, tetapi bila membincangkan kitab yang sama, masih lagi ada perbalahan. Nampak tak, Abang Fini? Apatah lagi kalau kamu tidak berguru dengan guru yang membincangkan kitab ini dengan musannafnya. Bagaimana kamu mungkin faham? Bukan persoalan kamu itu maulana, tuan guru, orang yang alim, dikenali, bukan. Tapi tolonglah beradab dengan kitab para alim ulama. Tolong beradab. Tolong hormati kita sebagai anak murid mereka. Jangan terus kritikan itu membawa kepada perpecahan. Berpecah belah, menimbulkan perpecahan, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah mencetuskan perpecahan. Hatta di dalam kitab ini pun pada yang mengatakan, hamba salahikan kitab-kitab terdahulu, bukan hamba menyalahkan kitab terdahulu. Tu. Hamba salahikan bermaksud apa? Hamba buat kitab aku buat kitab aku ni tak serupa dengan kitab lama dulu. Aku membenarkan kitab dulu, tapi kitab aku ni agak lebih sikitlah penjelasannya daripada kitab dahulu. Bukan kitab dulu tak betul, kitab aku saja betul. Ini dah tak betul ni. Walaupun ada video-video guru-guru, sebagian daripada guru-guru yang mencetus, yang agak kita kata yang agak kalamnya tu agak kritikal sikit, diambilkan hujah sebagai habuan untuk nak serang. Tak boleh. Kalau kamu tidak berpuas hati dengan penulisan ulama ini, datang berjumpa dengan mereka-mereka yang ahlinya, yang menguasai kitab ini. Jangan kamu buat video. Jangan kamu buat video menyebabkan orang awam itu pening kepala. Betul tak, Orang ini? Kalau macam kita jemaah ini faham situasi kitab ini, macam mana ni? Hak ni kata boleh, hak ni kata betul, hak ni kata tak betul. Orang kampung pening weh. 5 perut, 3 serangkai, buta perut tak ada akai. Bagi cerdik lah. Jangan timbulkan isu. Kita banyak lagi nak kena fikir betul. Nak fikir cari makan lagi, buat bisnes lagi, bina ekonomi umat Islam lagi. Duk fikir amal, nak buat amal susah payah, nak menikah 3 lagi. Kan? Lepas tu dengan COVID-19 lagi, tiba dalam COVID-19 tak habis lagi, timbul pula isu kitab Baqarah ni. Astaghfirullahalazim. Dulu isu dah, sengak pidah selapik. Timbul pula dah, mai orang lain pula dah timbul. Pi cari anak-anak murid dia tu banyak lagi, jangan dia buat video. Tak gentleman lah lagu tu. Gentle apa lagu tu? Oh, saya siapa yang tak rasa tak berpuas hati, mari berjumpa dengan saya. Hei, hang tak puas hati dengan orang, hang pi cari orang lah. Pasal apa hang nak suruh orang mai kat hang? Hang siapa? Tu. Setara mana ilmu hang? Nampak? Tuan-tuan faham tak ni? Tak faham lagi? Imam faham tak? Gitu tuan pergi tanya imam, suruh dia hurai lagi habis. Sikap tu, skill tu tak ada tuan-tuan.
Kadang-kadang lah saya perhati tengok kita ni tak masyhur mana pun, orang tak kenal pun. Tapi orang yang dah kenal, orang yang bina platform, dah jadi artis, dah jadi popular dah. Bagi cerdik sikit. Jangan bagi pecah belah. Tolonglah. Jangan bagi pecah belah. Masyarakat tak faham. Saya gini ya. Saya kalau boleh, ikutlah siapa nak dengar lah video ni, nak komen kan, nak kerak kan, ikutlah. Ni saya nak abang bagi. Orang yang duk kritik kitab ni tak apa hang kritik, itu hak hang. Memanglah Imam Haramain pun orang kritik. Jangan kata Imam Haramain. Kalau seeloknya dia kena kata lagu ni. Dia bukan kata Imam Haramain pun orang kritik. Dia kata orang Rasulullah pun puak kafir musyrik buh tek muntah atas kepala. Awak hang tak kata lagu tu. Nak banding-bandingkan ulama. Sepatutnya gini. Sepatutnya pergi jumpa orang yang ahli dia. Jangan buat video. Buat video lagu tu hang, apa tujuan hang buat video? Bukan untuk nak mencari kebenaran, itu membina perpecahan. Betul tak? Kalau saya salah, tolong tegur saya. Kita ukhuwah fillah. Saudara Islam, ahli sunnah wal jamaah. Benda sikit-sikit hal tu biar ya. Ni masalah perkata, isu timbul besar, masalah sifat makni terjemah ngampa, timbul isu. Hang nak pegang berkata pun pegang ambil ya. Hang nak pegang sifat kalam dua pun pegang ambil lah. Kami pegang 4. Apa masalahnya, kami boleh hujah. Kan? Jadi duk nak fitnah tu niyamun, nak menimbulkan fitnah perpecahan. Jadi saya kalau boleh lagu ni, saya nak pakatkan kawan-kawan saya ni, orang yang kritik kitab ni, minta suruh dia baca kitab ni, kemudian dia hurai. Kami nak dengar dan izinkan kami untuk bersoal kepada orang yang baca kitab ni, yang kritik kitab ni. Boleh lagu tu Imam? Boleh tak? Siapa yang kritik kitab ni, saya minta supaya dia buat majlis untuk dia baca kitab ni, dan kami anak-anak murid yang bertanggungjawab untuk mempertahankan kitab ni, berikan keizinan kepada kami untuk bersoal kepada orang yang baca kitab ni. Dah hang nak tunjuk kata hero sangat. Hang baca, kami duduk depan hang, kami nak tanya sehabis-habisnya. Boleh begitu Imam? Kerak video ni hantar habis. Saya bukan ahli dalam bidang nak berdebat, saya bukan ahli. Tapi saya minta orang yang kritik kitab ni, hang baca kitab, aku nak dengar, lepas tu izinkan kami tanya. Ada beberapa poin yang kami akan tanya di dalam kitab ni. Bukan soal tentang perkata, bukan soal tentang kalam 4, bukan soal tentang tapi soal urusan kamu faham ke tak kitab ni. Di awal permulaan mukadimah kamu tolong hurai mantik yang ada dalam kitab ini. Itu. Jangan duduk ni, jangan dia ingat anak murid tak ramai kot. Diam bukan bermakna kalah. Diam bukan bermakna kalah. Gitu. Apa ni nak baca kitab ni pun tak jadi. Kemudian katanya musannif rahimahullah, masuk waktu dah. Yang keduanya takluk tanjidi qadim. Betul, tapi tanya imam dah lagi apa dia yang saya duk kata. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اغننا بالعلم ودينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم فقهنا فقها بالدين وعلمنا تاويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.